Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda sedang menonton Pastikan Sahih edisi Rabu 25 Mei 2022 bersama saya Aziz Zainal Alam. Antara paparan menarik hari ini, waspada pautan bank palsu dan bekas pesakit COVID-19 berisiko alami darah beku di paru-paru. Ayuh kita mulakan dengan segmen pertama, Sahih. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menerima sebarang notifikasi berkenaan kes yang dijangkiti virus monkeypox atau kes kanak-kanak yang dikatakan dijangkiti virus tersebut seperti dalam mesej berserta gambar yang ditularkan dalam media sosial setakat pukul 5 petang semalam. Sekiranya gambar tersebut adalah benar, waris kepada kanak-kanak tersebut dinasihati untuk membawa kanak-kanak dijangkiti ke fasiliti kesihatan kerajaan terdekat dengan segera bagi menjalani pemeriksaan dan mendapatkan rawatan. Orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak menularkan berita yang tidak diketahui kesahihannya, sebaliknya menasihati pesakit atau waris untuk mendapatkan nasihat perubatan terlebih dahulu jika berkaitan penyakit atau lain-lain masalah kesihatan. Orang ramai diminta agar berwaspada dengan khidmat pesanan ringkas SMS menyamar sebagai Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) yang menawarkan kerja kosong kepada orang awam. MDEC turut menegaskan bahawa pihaknya tidak pernah menjalankan sebarang pengambilan pekerja melalui perkhidmatan tersebut. Menurut MDEC, kumpulan itu beroperasi tanpa kebenaran dan pengesahan daripada pihak syarikat. Polis berjaya mengesan kesemua suspek yang terlibat dalam satu video tular membabitkan pergaduhan di kawasan tepi berjalan berhampiran sebuah restoran di Kota Belud. Kota Polis Daerah Kota Belud Superintendent Syahrudin Mat Hussein berkata kesemua suspek diambil keterangan bagi membantu siasatan. Tambahnya, video tular bertarikh 24 Mei berdurasi selama 19 saat itu melibatkan antara dua orang lelaki yang merosakkan sebuah kenderaan di daerah tersebut. Tegas beliau lagi, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian itu bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Dan berikut adalah berkaitan aktiviti kawalan serta pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD oleh Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Untuk maklumat orang ramai, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sentiasa memantau kejadian penyakit HFMD di seluruh negara dengan mengambil tindakan kawalan dan pencegahan bersama kementerian serta agensi berkaitan. Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri dan pejabat kesihatan daerah adalah dengan mengeluarkan surat alert atau amaran kepada semua jabatan dan agensi yang bertanggungjawab menyelia taska, tadika, tabika dan prasekolah di peringkat negeri dan daerah. Selain itu, pihak kementerian turut mengadakan sesi taklimat kepada pengusaha dan penyelia taska, tadika, tabika dan prasekolah sama ada melalui webinar mahupun sesi town hall bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan berkaitan penyakit HFMD serta status penularannya di kawasan setempat. Waspada pautan bank palsu. Kesemua pengguna siber dinasihatkan agar berhati-hati dengan pautan bank yang diberi atau dijumpai ketika membuat pembayaran secara dalam talian bagi mengelakkan dari terjerat serta wang anda dilindungi dari pihak skamer. Kenali serta kena pasti pautan yang diberi adalah betul dari segi ejaan serta penggunaan simbol. Ketahuilah, bukan hanya peniaga di luar sana sahaja yang wajib mempamerkan tanda harga pada barangan mereka. Malah mereka yang menjalankan aktiviti perniagaan dalam talian juga wajib mempamerkan tanda harga serta segala maklumat mengenai barangan atau perkhidmatan yang hendak dijual kepada pelanggan. Kegagalan mematuhi kewajipan ini membolehkan peniaga diambil tindakan di bawah peruntukan Perintah Kawalan Harga, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kes denggi semakin meningkat.
Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang telah dijangkiti. Berikut adalah tanda-tanda serta gejala selepas 5 hingga 6 hari anda digigit nyamuk Aedes, iaitu demam panas, sakit biji mata, sakit kepala, sakit sendi dan tulang belakang, ruam, loya dan muntah-muntah. Ketahui juga terdapat 2 jenis demam denggi, iaitu demam denggi biasa dan demam denggi berdarah yang boleh membawa maut. Demam denggi berdarah mempunyai tanda-tanda tambahan seperti mudah lebam serta berlaku pendarahan di bawah kulit, pada hidung atau gusi, diikuti dengan pendarahan di seluruh badan yang membawa maut. Apa yang anda boleh lakukan bagi mencegah dijangkiti wabak monkeypox, terutama bagi pengembara di negara wabak? Dan sebagai peringatan, kekalkan kebersihan diri yang tinggi, termasuk dengan mencuci tangan dengan kerap selepas menggunakan tandas atau ketika tangan anda kotor. Yang kedua, elakkan dari menyentuh luka pada mereka yang dijangkiti, sama ada manusia atau haiwan serta objek yang tercemar. Yang terakhir, elakkan juga dari bersentuhan dengan haiwan liar atau memakan dagingnya. Kerajaan Kelantan memperuntukkan RM500,000 bagi ujian mamogram yang berupaya memanfaatkan kira-kira 5,000 wanita. Usaha tersebut merupakan kerjasama bersama Hospital Universiti Sains Malaysia, USM, Kubang Kerian dan kos program ditanggung oleh kerajaan. Untuk makluman orang ramai, pendaftaran boleh dilakukan menerusi urus setia kebajikan, pembangunan keluarga dan wanita bagi mendapatkan janji temu. Sekiranya terdapat ketulan dan simptom berkaitan, mereka yang diperiksa akan diberi rawatan saringan untuk kali kedua untuk mengesahkan sama ada ia adalah kanser ataupun tidak. Golongan wanita disaran untuk merebut peluang saringan ini dan segera mendapatkan rawatan jika perlu. Baik, kita teruskan dengan segmen semasa. Bekas pesakit COVID-19 berisiko mengalami darah beku di saluran darah ke paru-paru 2 kali ganda berbanding mereka yang tidak dijangkiti. Mereka juga turut berisiko mengalami masalah pernafasan. 1 daripada 5 individu dewasa berusia 18 hingga 64 tahun dan 1 daripada 4 individu berusia lebih 65 tahun mengalami masalah kesihatan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan serangan COVID-19. Kajian berkenaan dilakukan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat. Dalam semua keadaan, risiko pembentukan darah beku pada paru-paru adalah lebih tinggi dalam kedua-dua kelompok usia berkenaan. Begitu juga dengan masalah pernafasan seperti batuk yang kronik atau sesak nafas. Dan Kabinet semalam bersetuju supaya koperasi yang terlibat dalam sektor peladangan diberi peluang untuk memohon pengambilan pekerja asing berkuat kuasa serta merta. Ia bagi membolehkan koperasi terlibat sama dalam usaha penanaman bahan makanan seperti jagung yang kini diperlukan negara untuk mengatasi isu kekurangan bekalan ayam di pasaran. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, mengikut peraturan sedia ada ditetapkan Kementerian Sumber Manusia, sesebuah syarikat perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM jika ingin memohon pengambilan pekerja asing. Katanya lagi, menerusi usaha itu, pihaknya berharap lebih banyak koperasi tampil menyahut seruan kerajaan dalam mengusahakan tanaman bahan makanan kerana ketika ini terdapat lebih 20 koperasi di seluruh negara dilaporkan mempunyai keluasan ladang melebihi 1,000 hektar. 6 pengarah dan pemilik syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah kerana didakwa mengemukakan penyata akaun bank syarikat yang mengandungi butiran palsu kepada sebuah syarikat pembersihan. Seorang ditahan di Pejabat SPRM Kedah di Alor Setar dan 5 lagi ditahan di Pejabat SPRM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menurut sumber, kesemua individu berusia antara 38 tahun hingga 49 tahun
ditahan secara berasingan bermula pukul 10.28 pagi hingga pukul 5.24 petang semalam. SPRM telah merakan percakapan semua saksi terlibat dan mendapatkan dokumen yang relevan dengan kes. Kesemua yang ditahan dilepaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM10,000 hingga RM15,000 seorang serta penjamin. Malaysia menyokong cadangan bagi mewujudkan kewangan lestari yang akan menjadikan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menepati peranannya. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, Malaysia menyokong perubahan ke arah struktur kesihatan antarabangsa yang mengambil berat nilai moral dalam tindak balas terhadap COVID-19. Bagaimanapun, beliau berpandangan sebarang pindaan peraturan kesihatan antarabangsa mestilah menghormati prinsip kesaksamaan, accountability dan ketelusan serta proses kedaulatan negara anggota. Khairy yang dilantik sebagai salah seorang daripada 5 naib Presiden Perhimpunan Kesihatan Dunia WHA ke-75 turut berkata, tema perhimpunan tahun ini, Health for Peace, Peace for Health, sangat bertepatan ketika dunia perlahan-lahan keluar daripada pandemik dan mengharap untuk masa depan yang lebih cerah. Langkah Indonesia menarik balik sekatan ekspor minyak sawit bermula semalam tidak menjejaskan industri sawit negara. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Monggin, ia berikutan Malaysia mempunyai pembeli sendiri komoditi itu selain minyak sawit yang berkualiti. Pihaknya akan tetap mengatur formulasi dan strategi baru dalam masa terdekat bagi memastikan industri sawit negara tidak menerima impak negatif pada masa akan datang. Tambahnya, dalam tempoh masa 1 hingga 3 minggu akan datang, kesan perubahan itu akan dirasai namun tidak terlalu besar diikuti dengan harga dan kualiti yang ditawarkan negara. Harapan untuk pembelian yang sedang dan telah berlaku itu diteruskan adalah masih tinggi. Ketiadaan bekalan ayam yang merupakan antara bahan makanan dengan sumber protein yang paling digemari rakyat Malaysia pastinya akan menimbulkan keresahan rakyat. Apatah lagi masih berada di musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini, pasti sudah ramai yang merancang untuk mengadakan rumah terbuka pada hujung minggu. Isu kekurangan ayam segar di pasaran masih lagi membelenggu rakyat Malaysia, terutamanya kepada penjual dan juga pengguna. Adakah isu kekurangan ayam ini berada di tahap serius? Mari kita ikuti laporan di sebalik bersama wartawan Sahih Samsudin untuk menyingkap isu ini. Ayam, subsidi, monopoli, boykot. Jom kita siasat. Sebuah laporan media mendakwa wujud sekumpulan kartel industri ternakan ayam yang menutup ladang ternakan mereka selama 2 hari pada hujung minggu lepas untuk menjejaskan bekalan ayam di pasaran. Rancangan tersebut merupakan satu bentuk protes kepada kerajaan yang dikatakan lambat melakukan bayaran subsidi harga ayam. Fikir bila kes ni selesai, kenaikan harga ayam kita boleh kontrol. Pertama, kerana kita tidak ada sistem monopoli daripada company-company besar yang kota import ayam. Siapa-siapa dia boleh import ayam. Walaupun belum menerima laporan rasmi, pihak KPDN HEP juga difahamkan bahawa masalah pembesaran dan jangkitan penyakit ayam yang berlaku di peringkat ladang telah menyebabkan penutupan beberapa ladang ternakan ayam di beberapa buah negeri. Kita di pihak kementerian dengan kerjasama MAFI, kita tinjau melawat ke ladang-ladang yang dikatakan itu untuk melihat dan meninjau benar atau tidak. Kita bukan sekadar just hearsay, kita dengar dan kita pergi lihat sendiri ke ladang tersebut untuk meninjau. Jadi pegawai kita dah hantar laporan dan gambar-gambar ni sekali. Kita ayam ni kita dah oversupply. Laporan yang kita terima, ayam yang perlu digunakan di Malaysia ni dalam satu pusingan sebanyak 60 juta. Tapi yang disupply 66 juta. Maknanya dah ada surplus 6 juta.
Maknanya isunya tidak sepatutnya timbul. Kekurangan bekalan ayam segar di pasaran telah menjejaskan peniaga serta pembeli. Kerajaan menerusi KPDN HEP dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI telah menggariskan beberapa panduan bagi menangani isu ini. Jadi benda ini tidak boleh dicetuskan, tetapi perlu diberi penegasan kepada orang ramai, tak payah beli banyak. Ayam ada, mungkin harga naik sedikit ke mungkin. Jadi pergi ke supermarket tentu. Pasal dia yang boleh cetus, yang takut macam ni. Pergi satu kedai tak ada ayam, pergi kedua kedai tak ada ayam, pergi sana tak ada ayam. Jadi orang jadi huru-hara. Tapi kita sahkan di situ tentu ada ayam. Jangan risau, tapi cuma beli, tak boleh beli berlebihan. Sebagai peniaga atau pembeli, kita harus sentiasa peka dan waspada terhadap lampakan laporan yang tidak sahih dan untuk terus kekal di arus pasaran. Baik, terima kasih Sahih dengan maklumat yang diberikan tadi. Tapi apa yang kita perlu tahu dan apa yang kita perlu pastikan adalah elakkan juga daripada pembelian panik, kerana ketahuilah terdapat beberapa kesan yang kita boleh berikan dengan pembelian panik itu. Antaranya, jika kita baca di sini adalah peniaga tidak beretika mengambil keuntungan secara berlebihan. Yang kedua, aliran tunai kita, aliran tunai isi rumah juga terjejas dan bekalan makanan dan barang perluan juga tidak mencukupi. Dan apa antara yang kita boleh lakukan antaranya adalah kekal bertenang dan jangan panik. Dapatkan maklumat daripada saluran yang betul. Yang kedua, beli ketika perlu sahaja. Jadilah pengguna yang bijak dan fikirkan mereka yang lain yang ingin membelinya. Yang ketiga juga, jangan tamak. Fikirkan nasib pengguna yang lain. Jangan sebar berita palsu kerana tindakan anda itu boleh menyebabkan anda didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Baik, kita teruskan juga dengan segmen notifikasi. Yang pertama, jangan lupa untuk saksikan Bicara Diary Rawat dengan tajuk Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut HFMD bersama dengan 3 orang jemputan iaitu Dr. Tan Yong Chin yang merupakan pakar pediatrik Hospital Tunku Azizah, juga bersama dengan Zuhairul Nizal Khidir iaitu penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, dan juga dengan Afikah Ahmad Hisham iaitu ibu kepada bekas pesakit HFMD. Pada malam ini jam 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1. Anda juga boleh ikuti siaran ulangan pada hari Jumaat 27 Mei 2022 jam 3:30 petang di TV1. Ikuti juga forum perdana ehwal Islam dengan tajuk bincangnya Ilmu Suluh Budiman bersama dengan panel jemputan iaitu Sahibus Samahan Datuk Dr. Haji Anwar Opir iaitu Mufti Selangor, dan juga dengan Ustaz Elias Ismail iaitu pendakwa, dan juga moderator jemputan Ustaz Rizal Ramli dan jurubahasa isyarat Muhammad Hakim Azhari pada 26 Mei 2022 pada hari Khamis jam 9 malam di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Baik, jalinan mesra Aidilfitri dan Hari Terbuka Majlis dilakukan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022. Pameran kejayaan pasukan KPM di Regneron International Science and Engineering Fair 2022. Tinjauan soal selidik terhadap YB Menteri Sumber Manusia dan Kementerian Sumber Manusia dalam program aspirasi keluarga Malaysia jangka sederhana 6 bulan dalam usaha merealisasikan pencapaian program inisiatif kementerian mampu selaku Sekretariat AKM jangka sederhana ingin mendapatkan maklum balas mengenai tanggapan rakyat Malaysia terhadap YB Menteri Sumber Manusia dan Kementerian Sumber Manusia. Tempoh soal selidik adalah dari 1 Januari hingga 15 Jun 2022. Anda dijemput untuk menyertai soal selidik ini.
Baik, ini adalah jualan keluarga Malaysia peringkat negeri Perlis iaitu Parlimen Kanga pada 26 Mei 2022 pada hari Khamis jam 2 petang hingga 6 petang di dataran Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq seberang Ramai, Kuala Perlis. Ya, antaranya adalah jualan minyak masak paket 1 kg. Harga pasaran adalah RM2.50. Anda boleh dapatkannya pada harga RM2.45. Dan juga terdapat gula price 1 kg, harga pasaran RM2.85. Anda jimat pada harga RM2.80 dan ada juga beras B100 iaitu 5 kg super special tempatan 5%. Harga pasaran adalah pada RM13. Anda jimat 5% dengan pembelian pada harga RM12.50. Rempah kari ikan, kari ayam dan daging 250 gram. Harga pasaran adalah pada RM4.50. Juga anda jimat pada harga RM4 dan juga ada pelbagai sayuran segar seikat 300 gram hingga 350 gram. Harga pasaran adalah RM2. Ayam standard ini yang dinanti-nantikan 1 kg. Harga pasaran RM8.90. Anda boleh dapatkannya pada harga RM7.90. Baik, pencarian bakat baru pelapis sukan OKU program Inspire iTalent peringkat negeri Melaka tahun 2022 pada 31 Mei 2022 iaitu pada hari Selasa di Kompleks Sukan Komuniti Kerubong jam 7.30 pagi. Jika anda berminat, anda boleh hubungi nombor yang tertera iaitu Puan Masitah di 06 236 5900. Ini adalah anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka dengan kerjasama kementerian yang berkaitan. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini dan pada mereka yang memandu pulang pada hari ini, pastikan anda memasang lampu. Tapi jangan pasang lampu kecemasan kerana ia hanya boleh digunakan ketika berlaku kecemasan. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum, jumpa lagi.